السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pada malam insyaAllah kita sambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad pada jilid yang ke-6, kitab terjemahan, dan jilid yang ke-5, kitab bahasa Arab, ya. Muka surat 34, hukum faslun, yakni hukum beliau sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang mengaku berzina, ya, fi qada'ihi sallallahu alaihi wasallam ala man aqarra bizina. Kata al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, tersebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahawa ada seorang laki-laki daripada suku Aslam, yakni daripada kabilah Aslam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengaku berzina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya, ya. Setelah dia bersaksi atas dirinya sendiri sebanyak 4 kali bahawa dia telah berzina, maka Nabi SAW bersabda, apakah kamu mengidap penyakit gila? Dia menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, apakah kamu telah menikah? Dia menjawab, ya. Maka beliau SAW memerintahkan orang itu dibawa, lalu direjam di tanah lapang. Setelah dia tidak bisa menahan sakitnya terkena batu, dia melarikan diri, namun berhasil ditangkap dan direjam sampai mati. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang itu dan mensolati jenazahnya. Yani faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairan. Nabi sebut baik, kebaikan kepada lelaki tersebut, dan Nabi solat di atas jenazahnya. Dalam lafaz yang lain diriwayatkan, beliau berkata kepadanya, yakni Nabi SAW berkata kepada orang lelaki tadi, apakah kabar yang sampai kepadaku tentang dirimu benar? Dia berkata, kabar apa yang sampai kepadamu tentang aku? Beliau menjawab, telah sampai kepadaku kabar engkau berzina dengan wanita budak Bani Fulan. Dia berkata, benar. Dia jawab, benar, dia kata. Lalu dia bersaksi atas dirinya sebanyak 4 kali. Kemudian Nabi SAW memanggilnya dan bertanya, apakah kamu mengidap penyakit gila? Dia menjawab, tidak. Beliau bertanya lagi, apakah kamu telah menikah? Dia menjawab, sudah. Maka beliau SAW memerintahkan agar orang itu dibawa lalu direjam dengan batu sampai mati. Dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan, keduanya dikatakan, setelah dia bersaksi atas dirinya sebanyak 4 kali, yani wa fi lafzin lahuma, dan lafaz keduanya yakni lafaz Al-Bukhari dan Muslim, ya. Dia kata di sini, dalam lafaz lain yang diriwayatkan keduanya oleh keduanya, yakni Al-Bukhari dan Muslim.
Setelah dia bersaksi atas dirinya sebanyak 4 kali, Nabi SAW memanggilnya dan bertanya, apakah kamu mengidap penyakit gila? Dia menjawab tidak. Beliau bertanya lagi, apakah kamu telah menikah? Dia menjawab sudah. Beliau bersabda, bawalah orang ini lalu rejamlah dia. Dalam satu lafaz riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan Nabi SAW bersabda, mungkin kamu hanya menciumnya atau merabanya atau memandangnya. Ya. Nabi kata, la'allaka barangkali. Ya. Dia menjawab, tidak wahai Rasulullah SAW. Beliau berkata, apakah engkau menyetubuhinya? Kata Nabi SAW, beliau tidak memakai kata kiasan, cakap terang-terang lah. Ya. Dia menjawab, ya. Maka setelah itu beliau SAW memerintahkan agar dia direjam. Dalam lafaz lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah, dikatakan dia bersaksi, lelaki itu bersaksi atas dirinya sebanyak 4 kali. Pada setiap kesaksian itu Nabi SAW berpaling darinya. Lalu beliau SAW menghadapinya, melihat kepadanya pada kesaksian yang kelima dan bersabda, aniktaha, yani anikahtaha, adakah kamu telah, maksudnya aniktaha? Qala na'am. Nabi SAW, aniktaha, ya, adakah engkau telah menyetubuhinya? Qala na'am. Dia kata ya. Qala hatta ghaba dhalika minka fi dhalika minha, sampai yang itu darimu menghilang pada yang itu darinya. Ya, sehingga kemaluan kamu hilang pada kemaluan dia, macam gitulah. Qala na'am. Dia kata ya. Qala, kata Nabi SAW, kama yaghibul milu fil mukhulati warasya'u fil bi'ri, adakah seperti masuknya batang celak ke dalam botol celak dan timba masuk ke dalam sumur? Adakah macam tu? Ya, Nabi tanya dia. Qala na'am. Dia kata ya. Qala fahal tadri ma zina? Kata Nabi SAW, adakah kamu tahu apakah itu dia zina? Qala na'am. Dia jawab ya. Ataitu minha haraman. Ya. Dia kata ya, aku melakukan sesuatu yang haram. Ma ya'ti rajul min imra'atihi halalan, yakni pada wanita itu sebagaimana seorang lelaki yang halal pada isterinya. Qala, kata Nabi SAW, fama turidu bihadzal qaul, apa yang kamu inginkan dengan ucapan ini? Qala, lelaki itu menjawab, uridu an tutahhirani. Dia menjawab, aku mau agar engkau sucikan aku. Maka beliau SAW memerintahkan agar dia direjam. Baik. Kata Imam Al-Qayyim lagi rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, dia kata dalam kitab Sunan disebutkan, tak kala orang itu merasakan sakitnya terkena lemparan batu, dia berkata, wahai kalian semua, kembalikan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya kaumku telah membunuhku. Mereka telah memperdayaku dan mereka mengabarkan kepadaku bahawa Rasulullah SAW tidak akan membunuhku. Nah, dalam Sahih Muslim disebutkan seorang perempuan daripada suku Al-Ghamidi, dia datang dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina, karenanya sucikanlah aku. Dalam Sahih Muslim. Tapi beliau menolak pernyataannya, dan Nabi SAW tolak pernyataan wanita itu. Keesokan harinya wanita itu berkata, wahai Rasulullah SAW, mengapa engkau menolak aku? Apakah engkau akan menolak aku sebagaimana engkau menolak Ma'iz? Demi Allah, sungguh aku sekarang tengah hamil akibat berzina. Maka beliau SAW bersabda, kalau begitu aku tidak akan menegakkan hukuman atasmu, tapi pergilah sampai engkau melahirkan.
Setelah ia melahirkan, dia mendatangi Nabi SAW sambil menggendong seorang bayi dalam bungkusan kain, lalu berkata, "Ini aku sudah melahirkan." Beliau berkata, "Pergilah kamu lalu susuilah dia sampai kamu selesai menyusuinya." Setelah dia selesai menyusuinya, dia mendatangi beliau dengan menggendong bayinya yang sedang menggenggam sepotong roti. Lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, ini aku sudah selesai menyusuinya dan dia sudah bisa memakan makanan." Beliau SAW kemudian menyerahkan bayi tersebut kepada salah seorang daripada kaum muslimin. Lalu beliau memerintahkan agar dia ditangani. Maksud dia dijagalah baby tu, dia ambil kan. Kemudian Rasulullah perintahkan agar wanita itu summa amara biha, perintahkan perempuan tadi agar maknanya dijatuhkan hukuman pada dia. Maka digalikan lubang untuknya sampai setengah dadanya, sampai ke setinggi dadanya, ila sadriha, setinggi dadanya. Setelah itu beliau memerintahkan orang-orang untuk melemparinya dengan batu-batu kerikil lah. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu kemudian datang dengan membawa sebuah batu, lalu dia lempari kepalanya sehingga darah memancar mengenai wajah Khalid. Maka Khalid mencercanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Mahlan ya Khalid, fawalladhi nafsi biyadih, laqad taba taubatan law tabaha sahibu maksin laghufira lahu." Tenang dulu wahai Khalid, kerana demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dia telah bertaubat dengan sebuah taubat yang seandainya pelaku al-maks, sahibu maksin, orang yang ambil cukai, ya kan? Dia panggil cukai apa? Cukai kepala, apa nama? Cukai perlindungan. Ini al-maks. Maks ni cukai. Sahibu maks. Maks ni ambil cukai ni maknanya kalau ikut dosa besar lah. Ya? Jadi sahibu maksin, orang yang ambil cukai ataupun dia ambil cukai perlindungan ke, jadi macam gangster tu lah. Ya? Jadi dia ambil dia apa nama orang, pada orang yang meniaga tu, contohnya dia panggil apa, duit perlindungan. Ini dia panggil maks. Ini sesuatu yang haram lah, dosa besar. Nabi kata perempuan ni dia bertaubat sebagaimana kalaulah kan orang yang ambil cukai tadi dia bertaubat, mesti akan diampunkan baginya. Itu dia. Dan kita kata Allah Ta'ala terima taubat wanita yang berzina tadi. Dalam hadis ni jelas beritahu kepada kita bahawa kalau perempuan tadi dia pergi, dia tak datang balik. Kalau dia pergi dan pergi apa, melahirkan anak, lepas tu dia pergi terus tak datang, Nabi tak suruh orang cari dia datang pun. Kalau dia bertaubat, Allah Ta'ala akan terima taubat dia, Allah akan ampunkan dosa dia. Tapi kerana keimanan mereka tadi kan, mereka yang hidup di generasi awal Islam, macam itulah keimanan mereka. Mereka telah melakukan dosa besar, kemudian bertaubat, dia cari. Bila ada jalan untuk menghapuskan, mengampunkan dosa tadi, maka dia akan laksanakan jalan tersebutlah, mata-mata untuk membersihkan diri daripada dosa besar tersebut dengan hukum yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Kemudian beliau memerintahkan agar wanita itu diangkat, lalu beliau mensolati jenazahnya dan memakamnya. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, sesungguhnya Rasulullah SAW menetapkan hukum bagi orang berzina dan belum nikah adalah diasingkan selama setahun dan ditegakkan hukum had ke atasnya. Ini hukum hudud. Ya? Kemudian disebut dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, yang dalam As-Sahihain, disebutkan sesungguhnya Rasulullah SAW menetapkan hukum bagi orang berzina dan belum menikah. Dia kata tadi kan, dalam Sahih disebutkan ada seorang lelaki. Ya, dalam As-Sahihain disebutkan pula ada seorang lelaki yang berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Aku betul-betul meminta kepada anda dengan nama Allah agar anda berhukum di antara kami dengan kitab Allah." Di sini. Ya, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim.
Jadi faqama khasmuhu. Okay. Jadi lalu lawannya berdiri. Maksud dia yang terjadi perkara dengan dia tadi, dia lebih berilmu daripadanya dan berkata dia benar. Dia yang berdiri kata dia benar dia. Maksud orang tadi lebih berilmu lah yang bangun tu. Putuskanlah di antara kami dengan kitab Allah dan izinkanlah aku untuk bicara. Ya. Maka beliau berkata, bicaralah. Dia berkata, sesungguhnya anak laki-laki aku dulu bekerja dengan orang ni. Anak aku bekerja dengan dia. Lalu anak aku berzina dengan isterinya. Ya, maka aku menebus anak aku darinya sebanyak, daripada dosa itu sebanyak 100 ekor kambing. Maksudnya aku sedekahkan 100 ekor kambing untuk kafarah dosa anak aku, dan aku merdekakan seorang hamba dengan pembantu 100 ekor kambing dan seorang hamba tadi, ya, khadam. Lalu aku bertanya kepada ahlul ilmi, orang yang berilmu tentang perkara ini, dan mereka mengabarkan kepada aku bahawa anak aku harus dicambuk sebanyak 100 kali, bersebat 100 kali, dan diasingkan selama setahun. Ini dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan isteri orang ini harus direjam. Beliau SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku betul-betul akan memutuskan di antara kalian berdua dengan kitab Allah. 100 ekor kambing dan pembantu itu dikembalikan kepadamu, dan anakmu mesti disebat sebanyak 100 kali, serta diasingkan selama setahun. Ya, wahai Unais, pergilah kamu kepada isteri orang ini. Lalu tanyalah dia, jika dia mengaku maka rejamlah dia. Maka wanita itu mengaku, lalu beliau merejamnya. Maknanya dihukum dengan hukuman rejamlah sampai mati. Itu kenapa? Kerana dia mengaku tadi. Kemudian dalam Sahih Muslim, beliau SAW bersabda, "As-sayyibu bis-sayyibi jaldu mi'atin warajmu wal-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa taghribu 'amin." Dalam Sahih Muslim. Laki-laki yang telah menikah jika berzina dengan wanita yang telah menikah, hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Ini hukum dimansuh. Ya, mansuh. Perjaka berzina dengan perawan, maksudnya yang belum kahwin lah, hukumannya adalah disebat 100 kali dan diasingkan selama setahun. Yang tadi dia kata disebat 100 kali dan rejam kan. Ada riwayat Muslim. Tapi hukum ni dah mansuh. Yang ada hanya rejam saja. Yang sebat 100 kali kepada yang yang kena rejam tu mansuh lah. Keputusan di atas mengandungi keterangan direjamnya penzina yang telah menikah dan tidak boleh direjam kecuali setelah mengakui perbuatannya sebanyak 4 kali. Dia mengaku, bersumpah 4 kali bahawa dia buat, maka dilaksanakan hukum tadi. Kalau dia tak mengaku, tak ada. 3 kali tak ada ya. Dia kena 4 kali. Jika dia mengaku kurang daripada 4 kali, maka tidak harus bagi imam untuk menyuruhnya agar mengenapkan jumlah pengakuan. Tak boleh bagi imam lah untuk suruh kata 4 kali. Kalau tak jatuh hukuman lah. Bahkan sang imam harus yang mesti berpaling darinya dan menawarkan kepadanya agar dia tidak mencukupkan pengakuannya sebanyak 4 kali. Ini. Kemudian pengakuan orang yang hilang akalnya kerana gila atau mabuk diabaikan dan tidak digubris, tidak diterima lah. Ya, itu sini. Kemudian demikian pula ucapan talaknya. Kalau begitu, kan? Dia hilang akal. Orang hilang akal, tak ada akal ni, dia mentalakkan isteri, tak jatuh lah. Pemerdekakan hamba, itu juga. Sumpah-sumpahnya dan wasiatnya tak jadi apabila orang tu hilang akal.
Kemudian seterusnya, boleh menegakkan hukum had, hukum hudud di lapangan tempat solat. Di lapangan kawasan solat. Dan ini tidak bertentangan dengan larangan beliau menegakkan hudud ataupun had di dalam masjid-masjid. Kan? Laki-laki merdeka yang telah menikah, jika dia berzina dengan seorang wanita hamba, dengan hamba wanita, maka hukumannya adalah rejam. Sebagaimana kalau dia berzina dengan wanita merdeka. Jadi hukuman dia, hukum bagi laki-laki tadi adalah rejam. Kemudian disunahkan bagi imam agar menyarankan kepada orang yang bermaksud mengaku agar dia jangan mengaku. Disunahkan bagi imam untuk kata, tak payah mengaku lah. Kan? Tak payah mengaku. Disunahkan begitu. Supaya orang tadi jangan dia mengaku. Begitu pula wajib bagi imam mengklarifikasi pengakuan orang yang mengaku jika pengakuannya itu masih bersifat global, bersifat umum lah maksudnya. Ada kita di sini. Wa annahu yajibu istifsaru al-muqir fi mahall al-ijmal. لأن اليد والفم والعين لما كان istimta'uha zina. Jadi maknanya imam tadi dia wajib tanya secara detail lah. Wajib bagi dia tanya secara detail. Kan? Bukan secara umum. Kerana ketika tangan, mulut dan mata bersenang-senangan dengan wanita yang sudah dianggap zina. So tengok dengan mata pun dikira zina juga. Kamu tengok dengan zina dengan mata ke, zina dengan tangan ke? Kan? Zina dengan mulut ke? Yang mana satu? Adakah zina yang kemaluan? Zina dengan kemaluan tu yang akan dihukum rejam. Jadi imam tu, hakim tadi dia kena tanya secara detail lah. Kena mesti diperjelas untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Mungkin dia tak berzina betul. Ya. Imam boleh menyebutkan dengan jelas, hakim tu boleh menyebutkan dengan jelas kata paling spesifik. Maksudnya kata yang jelas-jelas lah. Bukan kata-kata kiasan ni. Menunjukkan hubungan intim ketika dihajatkan. Seperti kalau pertanyaan mengenai cara perbuatannya berzina, macam mana cara masuk ke tak masuk, katanya detail. Ya? Adakah seperti masuknya kayu celak masuk ke dalam botol celak macam tu ke rupa, katanya. Had hukuman, hukum had tidak wajib diterapkan kepada orang yang awam terhadap pengharaman perbuatan yang dia lakukan. Apa maksud dia di sini? Nah ya. Dia kata di sini, kawan tadi dia kata وأن الحر محصن إذا زنى بجاريته فحل رجم كما لو زنى بحرة. وأن الإمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص tanpa kinayah. وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم. Maksud dia sini bahawa orang yang jahil, dia tak tahu bahawa berzina itu haram, dia tak tahu, maka tidak ada hukum hudud ke atas dia. Tidak ditegakkan hukum had ke atas dia kalau dia tak tahu hukum. Kamu tahu tak hukum zina tu haram? Tahu tak apa hukum dia? Tak tahu hukum dia? Saya ingat boleh. Itu. Maka tak kenalah had. Sebab tu dia kata apa? Had tidak wajib, hukum hudud tidak wajib diterapkan kepada orang yang awam yang tak tahu terhadap pengharaman perbuatan yang dia lakukan. Kerana beliau asal bertanya kepada si pelaku zina tentang hukum zina. Nabi tanya dia. Maka dia menjawab, aku melakukan sesuatu yang haram pada wanita itu sebagaimana seseorang melakukan yang halal pada isterinya. Begitu juga hukum had, hudud tidak boleh diterapkan kepada wanita yang hamil. Wanita yang mengandung tak boleh. Lalu jika dia telah melahirkan bayinya, maka dia diberikan tangguh sampai dia menyusui bayinya. Kalau dia tak datang pun Nabi tak suruh cari dah.
Dibiarkan macam tu. Kemudian dan juga seorang wanita digalikan lubang untuknya, serta tidak wajib bagi seorang imam untuk menjadi pelempar yang pertama dalam hukum rejam. Tak wajib bagi imam untuk jadi orang yang pertama untuk merejam lah. Tidak boleh mencela para pelaku maksiat, tak boleh jika mereka telah bertaubat. Haram lah. Haram mencela pelaku maksiat apabila mereka telah bertaubat. Adapun orang yang mati kerana menjalani hukuman dalam kes zina, tetap disolatlah, dilaksanakan solat jenazah ke atasnya. Kemudian orang yang telah mengaku berzina, apabila melepaskan diri di sela-sela persalinan hukuman, dia lari kan, dia kena seksa, lepas tu dia lari, dia kena kejar dengan batu, dia tak tahan, maka dia ditinggalkan, dibiarkan, dan hukuman itu tidak dilanjutkan. Allah dah ampun dah dosa dah. Tengok Islam ni macam orang rahmah dah kan. Ada yang mengatakan kerana itu adalah pencabutan pengakuan. Ada pula yang mengatakan kerana itu adalah taubat sebelum sempurnanya had. Oleh kerana itu had tidak ditegakkan atasnya. Sebagaimana kalau dia bertaubat sebelum mengakui perbuatannya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh guru kami, kata Ibn Qayyim rahimahullah. Ini siapa guru dia? Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jika seorang lelaki mengaku berzina dengan seorang wanita, maka tidak ditegakkan atasnya hukuman sebagai penuduh berzina dan hukuman penzina sekaligus. Okey. Maksud dia apa sini? Dia kata, wa anna rajul idza aqarra annahu zana bi fulana. Bahawa seorang lelaki apabila dia mengaku dia berzina dengan si perempuan si fulan, lam yuqam alaihi haddul qadhaf ma haddiz zina. Tidak ditegakkan ke atas dia hukum qazaf dan hukum zina, tak. Wa annama qubida min al-mal bisulh al-batil batil yajib radduhu. Dan lagi maknanya apa nama? Dengan sini faedah lain pula, apabila harta yang diambil dalam suatu perjanjian yang batil dengan cara yang tak betul harta tadi, maka hukumnya batil dan harta tadi wajib dikembalikan kepada tuannya. Kemudian dia kata, wa anna al-imam lahu ay yuwakkila fi istifa'il had. Imam ni dia boleh mewakilkan orang untuk melaksanakan hukum had ataupun hukum hudud, macam Nabi SAW hantar Unais tadi kan untuk merejam wanita yang berzina tu. Kemudian penzina yang telah menikah, tidak digabungkan padanya hukuman cambuk dan rejam. Maksudnya orang yang dah menikah ni, dia berzina, maka hukuman satu je kat atas dia, iaitu hukuman rejam lah. Hukuman rejam. Tak bukan hukuman sekotan sebab tu kan kemudian rejam pula sampai mati. Tak. Satu hukumannya, iaitu hukuman rejam. Kerana beliau SAW tidak mencambuk Ma'iz, tidak menyebat Ma'iz dan pula perempuan daripada suku Al-Ghamidi itu. Okay? Dan beliau juga tidak memerintahkan Unais untuk mencambuk wanita yang beliau SAW mengutusnya untuk menghukum merejam wanita itu. Ini adalah pendapat majoriti ulama. Adapun hadis Ubadah radhiyallahu anhu, dia kata di sini, dia kata ni, ini adalah pendapat majoriti ulama. Ada Ubadah ni, Nabi kata, khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila as-sayyibu bis-sayyibi jaldu 100 warajmu. Ya, ambillah dari aku, sungguh Allah telah menjadikan jalan keluar bagi mereka laki-laki yang telah menikah berzina dengan wanita yang telah menikah, hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan rejam. Hari ini mansuh. Maka dia kata ini sudah dihapus, ini sudah dimasukkan hadis ni. Okey.
Kerana hadis ini keluar di awal penetapan hudud bagi penzina. Kemudian Ma'iz dan wanita daripada suku Al-Ghamidiyah direjam, tapi beliau SAW tidak mencambuk keduanya. Kedua peristiwa ini tidak diragukan terjadi setelah keluarnya hadis Ubadah radhiyallahu anhu. Mengenai hadis Jabir yang terdapat dalam kitab As-Sunan, ada seorang lelaki yang berzina, lalu Nabi SAW memerintahkannya agar dia disebat sebagai hukum had atasnya. Kemudian dia mengaku bahawa dia sudah menikah, maka beliau memerintahkan agar dia direjam. Hadis ini telah dijelaskan oleh Jabir sendiri, yang mana beliau berkata dalam hadis tersebut tidak diketahui sama kalau dia sudah menikah sehingga dia dicambuk, kemudian dia telah menikah sehingga dia direjam. Kemudian diketahui dia telah menikah sehingga dia direjam. Baik, ini hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dia kata anna rajulan zana, bahawa seorang lelaki telah berzina. Fa'amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajulida al-had, maka Nabi suruh disebat lelaki tersebut. Thumma aqarra annahu muhsan, kemudian dia mengaku dia dah berkahwin. Fa'amara bihi farujima, maka Nabi perintahkan kau tadi direjamlah. Faqad qala Jabir fil hadis nafsihi, Jabir sebutlah hadis ni, Jabir kata innahu lam yu'lam bi ahsanihi, sungguhnya tak diketahui bahawa dia ni orang yang dah kahwin, maka disebatlah dia. Kemudian lepas tu dia ketahui bahawa dia dah kahwin, barulah direjam. Tadi kena sebat sebab orang tak tahu dia dah kahwin. Bila orang tanya dia kata dah kahwin, maka direjam sampai mati. Hadis riwayat Abu Dawud rahimahullah. Kemudian dia kata sini, ketidaktahuan tentang hukuman suatu perbuatan tidak menggugurkan had dari pelaku perbuatan itu selama dia mengetahui keharaman perbuatan tersebut. Jadi maknanya, kalau dia tahu berzina itu haram, tapi dia tak tahu hukuman apa yang akan ditimpakan kepada penzina, maka dia tetap akan dilaksanakan hukuman had ke atas dia lah. Tapi kalau dia tak tahu benda tu haram, dia ingat boleh, maka tak ada hukuman lah ke atas dia. Sebab kejahilan dia, itu maksud dia. Kemudian kata Al-Qayyim rahimahullah, di antara faedah daripada keputusan Nabi SAW di atas, bahawa tidak tahu tentang hukuman tidaklah menggugurkan hukum had selama pelaku itu, pembuat itu, dia mengetahui haramnya perbuatan dilakukan itu, perbuatan zina tadi. Kerana Ma'iz radhiyallahu anhu tidak mengetahui kalau hukum zina adalah dibunuh. Dia tak tahu, dia ingat hukuman biasa-biasa, rupanya kena hukum bunuh. Ya, akan tetapi tidak tahunya dia itu tidak menggugurkan hukum had ke atasnya. Kalau dia tahu benda itu haram, dia buat, maka dihukum mati, direjam sampai mati. Kemudian seorang hakim, kata Ibn Qayyim, seorang hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan pengakuan di majlis persidangan tanpa menghadirkan dua saksi. Baik. Faedah lainnya, boleh bagi seorang hakim untuk menetapkan hukum di majlis persidangannya berdasarkan pengakuan tertuduhlah, orang yang tersangka itu, walaupun tidak ada dua saksi bersamanya mendengarkan pengakuan itu. Tak ada saksi, walaupun tak ada saksi yang mendengar dia mengaku. Hal ini telah dinyatakan secara tekstual oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kerana Nabi SAW tidak berkata kepada Unais, kalau wanita itu mengaku dengan dihadiri oleh dua orang saksi, maka rejamlah dia. Nabi tak kata macam tu pun. Nabi kata kalau dia mengaku, rejam dia, itu je. Apabila suatu pelanggaran murni berkaitan dengan hak Allah Ta'ala semata, maka tidak disyaratkan adanya tuntutan di hadapan hakim. Dia kata di sini. Okey.
Wa anna al-hukm idza kana haqqan mahdhan lillah. Jadi kalau hukum ni yang berkaitan dengan Allah Ta'ala sahaja, tidak ada kaitan dengan manusia, la yushtaratu ad-da'wa bihi 'inda al-hakim. Tak berhajat kepada pendakwaan di sisi al-hakim, tak berhajat. Bila dia mengaku ya, jalan terus. Tak berhajat kepada pendakwaan. Itu maksudnya. Kemudian dia kata wa anna al-hadd idza wajaba 'ala al-mar'atin jaza lil-ma' yab'atha ilaiha man yuqimu 'alayha. Dia kata maka boleh, baris yang peringkat di atas kali itu, baris yang ketiga, dia kata maka boleh bagi imam, yakni pemimpin, mengirimkan kepadanya orang yang akan menjalankan hukuman itu. Maksudnya nak ganti dia lah, nak naib dia, tanpa harus menghadiri pelaksanaan hukum tu. Dia tak perlu hadir pun, dia pakai hantar orang je. Untuk itu An-Nasai memberi judul bagi hadis ini dengan perkataannya, upaya melindungi kaum wanita daripada majlis persidangan. Ini terjemah dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab dia kata pada sini. Jadi Al-Imam An-Nasai dia buat bab dalam tentang hadis ini. Dia kata saunan lin nisa an majlisi al-hukum. Maksudnya saun sebagai penjagaan bagi wanita daripada majlis hukum ni, persidangan ni. Mereka tak payah hadir ke majlis tu, persidangan tu. Kemudian dia kata imam, yang pemimpin dan hakim serta pemberi fatwa boleh bersumpah bahawa keputusannya itu adalah hukum Allah, selama dia bisa memastikan dan meyakini kebenarannya tanpa ada keraguan. Dia kata harus bagi dia bersumpah lah bahawa hukum yang dilaksanakan adalah hukum Allah. Apabila benda tu betul lah dan dia yakin tanpa ada keraguan. Dan harus bagi dia untuk mewakilkan orang bagi melaksanakan hukum hudud lah. Kita nak kira di sini wa fihi nazar, padanya ada perbahasan lah, ada pembahasan ataupun penjelasan. Kita hanya saja hal ini perlu ditinjau lebih lanjut. Kerana yang terjadi adalah penggantian terhadap Nabi SAW dalam pelaksanaan hukum tadi. Dalam melaksanakan hukum. Keputusan-keputusan beliau sallallahu alaihi wasallam di atas juga mengandung keterangan bolehnya mengasingkan wanita yang berzina sebagaimana laki-laki diasingkan. Hanya saja masuk asing ni, buang daerah, buang negeri. Kayak gitu. At-taghrib, dia kata taghribul mar'ah kama yughrabur rajul, maksudnya diasingkan, dibuang daerah lah maksudnya. Kan letak kat hujung negeri ke, dalam hutan ke apa ke, dibuang daerah. Macam gitu. Tidak dibiarkan di situlah. Itu maksudnya dia kita diasingkan. Kan? Kalau kita baca terjemahan tu kita tak nak faham lah. Sebab asing macam mana asing kan? Jadi maksudnya dibuang daerah, dibuang negeri. Sebagaimana seorang lelaki. Hanya saja wanita itu diasingkan bersama mahramnya, dibuang daerah bersama dengan mahramnya. Kalau tidak disertai mahram, maka dia tidak boleh diasingkan, kata Nuqayyim sini. Imam Malik berkata tidak ada pengasingan bagi kaum wanita kerana mereka adalah aurat. Tak boleh dibuang daerah depan ni. Yang kena buang daerah adalah lelaki-lelaki. Gitu. Kemudian fasal. Hukum beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap ahli kitab dalam kesalahan-kesalahan yang memiliki hukum hudud, hukum had, dengan menggunakan hukum Islam. Jadi Rasulullah jatuhkan hukuman terhadap ahli kitab di Madinah dengan melaksanakan hukum Islam. Dia kata tersebut dalam As-Sahihain, dan dalam Sahih
Al-Bukhari dan Muslim. Dan kitab-kitab Al-Musnad. Orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah SAW, lalu mereka mengatakan kepada beliau bahawa ada sepasang laki-laki dan wanita di antara mereka berzina. Ya? Maka Rasulullah SAW bersabda, apa yang kalian temukan dalam Taurat mengenai hukum rejam? Nabi kata kepada orang Yahudi yang datang, kepada Nabi SAW, ya, nak cerita tentang penzina di kalangan mereka ni, nak jatuh hukum apa? Itu. Maka Nabi tanya, dalam Taurat kamu apa dia? Kan? Adakah disebut tentang hukum rejam? Mereka menjawab, dia menjawab, kami mempermalukan dan mencambuk mereka ini para penzina, kata mereka. Abdullah bin Salam rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, kan, seorang sahabat daripada Yahudi yang masuk Islam, dia kata, kalian berdusta. Sesungguhnya dalam Taurat ada menyebut rejam. Dalam Taurat ada menyebut hukum rejam. Mereka kemudian mendatangkan Taurat lalu membukanya. Salah seorang dari mereka menutupkan tangannya di atas ayat tentang rejam, sehingga dia hanya membaca ayat sebelum dan ayat setelahnya. Jahatnya. Maka Abdullah bin Salam berkata, angkat tanganmu. Lalu dia mengangkat tangannya dan ternyata di baliknya ada ayat tentang rejam. Mereka berkata, dia telah berkata benar, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam Taurat ada penyebutan rejam. Maka Rasulullah memerintahkan agar keduanya direjam. Yang lelaki dan perempuan yang berzina di kalangan Bani Israel ataupun Yahudi itulah. Hukum ini mengandung keterangan bahawa keislaman bukanlah syarat ihsan. Kan? Maksudnya tak kena hukum rejam. Maksudnya keislaman itu bukan syarat. Yang ini layak dijatuhkan hukuman walaupun dia bukan Islam. Apabila laki-laki kafir zimmi menikahi perempuan kafir zimmi, maka berlaku pada keduanya status ihsan. Jadi kafir, tak kira lah kafir ke apa ke, dah kahwin, jadi dia kira muhsan, dengan orang yang terpelihara. Bila dia perbuat juga, maka dia akan jatuhkan hukuman rejam walaupun dia kafir. Bila dia duduk di negara Islam lah, kafir zimmi. Ini adalah pendapat Ahmad dan Syafi'i. Ada pun yang tidak berpendapat seperti itu, ya, maka mereka berselisih dalam memahami makna hadis ini. Imam Malik berkata, orang-orang Yahudi bukanlah kafir zimmi, kata Imam Malik. Akan tetapi dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan mereka adalah orang kafir zimmi, kata Ibnu Qayyim, dan tidak diragukan lagi. Kedatangan mereka terjadi setelah perjanjian genjatan senjata yang terjadi antara Nabi SAW dengan mereka. Pada saat itu mereka bukanlah kafir yang memerangi umat Islam, bukan kafir harbi. Bagaimana mungkin mereka kafir harbi sementara mereka berhukum kepada Nabi SAW dan redha terhadap hukum beliau SAW? Baik, dalam sebahagian jalur hadis ini disebutkan, mereka berkata, sama-sama mereka lah puak Yahudi ni, mari kita pergi kepada Nabi ini, kerana sesungguhnya dia diutus dengan membawa keringanan. Ada riwayat Abu Daud, ada Abu Hurairah. Dalam sebahagian jalurnya, jalur ni maksudnya dalam sanad periwayatan ya, mereka mengajak beliau SAW ke midras mereka. Mereka di sini. Okey. Yakni tempat mereka belajar membaca dan menulis. Midras. Lalu beliau mendatangi mereka dan meletakkan hukum di antara mereka. Ini sebenarnya Islam pergi. Kerana tidak diragukan bahawa mereka ketika itu adalah orang-orang kafir yang terikat perjanjian dan perdamaian dengan kaum muslimin. Kemudian kelompok lain mengatakan beliau merajam mereka berdasarkan hukum Taurat. Satu kelompok kata.
Mereka berkata riwayat kisah lafaz kisah ni jelas menunjukkan hal tersebut. Ya. Tetapi alasan ini tidak mendatangkan manfaat kepada mereka sedikit pun, kata Ibn Qayyim rahimahullah. Ya, dia kata. Kerana beliau SAW menetapkan hukum di antara mereka dengan kebenaran semata, sehingga wajib mengikuti keputusan beliau dalam keadaan bagaimanapun juga. Adakah setelah kebenaran itu kecuali kesesatan? Adakah setelah kebenaran itu kecuali kesesatan? Maknanya tak ada lagi lah selepas kebenaran itu, melainkan hanya yang ada kesesatan. Itu maksudnya. Baik, kelompok lain pula mengatakan beliau SAW merejam keduanya. Yahudi, wanita Yahudi, laki-laki Yahudi Mesina tu kan, sebagai bentuk siasah politik. Ini adalah pendapat yang paling buruk sekali, kata Ibn Qayyim. Bahkan beliau merejam keduanya berdasarkan hukum Allah Ta'ala dan bukan hukum yang lain. Jadi kita Taurat dia hukum Tuhan juga. Kemudian seterusnya, penerimaan persaksian kafir zimmi satu sama lain. Ni maksud kafir zimmi, mereka ni jadi saksi ke atas yang lain lah. Jadi keputusan hukum dia kata di sini, di atas mengandung keterangan. Jika orang-orang kafir zimmi berhukum kepada kita daripada orang Islam, maka kita tidak boleh menetapkan hukum di antara mereka kecuali dengan hukum Islam. Ni. Jadi kita kena letakkan hukum di antara mereka dengan hukum Islam. Demikian juga mengandung keterangan diterimanya persaksian orang-orang kafir zimmi di antara sesama mereka. Ada kita. Lianna zaniyaini lam yuqirra. Kenapa? Kerana dua pezina itu tidak mengaku. Walam yashhad alaihim al-muslimun. Dan orang Islam tidak menyaksikan mereka. Ya, fa innahum lam yahduru zinahuma. Kerana orang yang tak tahu, apa tak nampak. Orang Islam tak tahu pun apa yang berlaku di kalangan perempuan Yahudi ni. Ya, kaifa wa fi sunan fi hadhihi al-qissah. Bagaimana orang kita dalam kitab sunan, kitab hadis ni disebut tentang kisah ini. Ya, dia kata, fada'a Rasulullah SAW bisyuhud. Maka Rasulullah memanggil para saksi, lalu mereka membawa 4 orang yang bersaksi bahawa mereka melihat kemaluan lelaki ini berada dalam kemaluan wanita tersebut. Sebagaimana kuas celak, batang celak, kayu celak itu masuk ke dalam botol celak. Hadis ni dhaif. Hadis dhaif. Baik. Dalam sanad terdapat seorang bernama Mujalid bin Sa'id. Dia ni orang dhaif, lemah. Ya. Kemudian Abu Daud keluarkan hadis ni daripada 2 jalan, daripada Asy-Sya'bi, tapi hadis ni mursal. Yang Abu Daud ni keluar mursal, dhaif. Pada sebagian jalur disebutkan, jalur dia 2 periwayatan lah. Hadis ini disebutkan lalu datanglah 4 orang saksi dari mereka. Ya. Dan dalam sebagian riwayat lain, maka beliau bersabda kepada orang-orang Yahudi, bawa kepadaku 4 orang saksi di antara kalian. Kemudian kata Ibn Qayyim, tidak dikumpulkan antara rejam dan sebat. Kan? Hukum sebat dan rejam tak dicampurkan. Dia hanya buat satu saja. Ni. Keputusan hukum di atas juga mengandung keterangan bahawa hukum rejam sudah cukup, yang sudah memadai. Dan tidak boleh digabungkan ia dengan hukuman cambuk, yang sebat satu kali. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, rejam ada dalam kitab Allah. Tidak ada yang mengotak-katiknya kecuali mereka yang suka omong kosong. Ada kata ya. Yang cakap-cakap kosong aja. Ia terdapat dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun
mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Ya, sesungguhnya telah hai ahli kitab, mana dia? Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak daripada isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Ni Allah Ta'ala sebut tentang apa nama kejahatan pokok Yahudi ni lah, ahli kitab ni. Kemudian dia kata, ada pun ulama selain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyimpulkan hukum rejam daripada firman-Nya, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 44. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah. Pada kata Ibn Qayyim rahimahullah, Az-Zuhri berkata dalam hadisnya, maksudnya ini kata ini sahih, perkataan ini sahih daripada Az-Zuhri. Maka telah sampai kepada kami bahawa ayat ini turun berkenaan dengan mereka. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara mereka. Dia kata. Kemudian fasal. Keputusan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang berzina dengan wanita hamba isterinya. Hamba wanita itu milik isterinya. Ya. Dalam Al-Musnad dan kitab-kitab As-Sunan, kitab-kitab Sunan ni kitab-kitab hadis lah. Sunan apa nama, Abi Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Yang kitab-kitab Sunan, kitab-kitab sunnah. Sunan ni adalah perkataan plural bagi sunnah, begitu. Di dalam Al-Musnad, kitab-kitab yang disebut sanad semualah. Dan kitab-kitab As-Sunan yang 4 dinukil daripada hadis Qatadah daripada Habib bin Salim bahawa ada seorang laki-laki bernama Abdul Rahman bin Hunain bersetubuh dengan wanita budak milik isterinya. Jadi wanita budak ni wanita hamba lah, dengan hamba milik isterinya. Ya, Abdul Rahman bin Hunain bersetubuh dengan hamba isteri dia. Lalu perkaranya dihadapkan kepada Nu'man bin Bashir, dan beliau ketika itu adalah gubernur Kufah, gubernur di Kufah. Maka dia berkata, demi Allah, aku benar-benar akan memutuskan perkaramu dengan keputusan Rasulullah SAW. Kalau isterimu menghalalkan hamba itu untukmu, maka aku akan mencambukmu sebanyak 100 kali. Tapi jika dia tidak menghalalkannya, maka aku akan rejammu dengan batu sampai mati. Maka perkara itu maka mereka mendapati bahawa isterinya telah menghalalkan hamba itu untuknya, sehingga dia pun mencambuknya, yakni Nu'man pun sebat wanita tadi sebanyak 100 kali. Ala kulli hal, hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Ya. Kalau tengok funuk bawah tu pun dia sebut lemah. Kemudian At-Tirmizi berkata ada kontradiksi, yakni ittirab, ada percanggahan dalam sanad hadis ini. Kata Tirmizi, aku mendengar Muhammad, yakni Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, berkata, Qatadah tidak mendengarkan hadis ini daripada Habib bin Salim. Dia hanya meriwayatkannya daripada Khalid bin Urfutah dan Abu Bishr. Juga tidak mendengar hadis ini daripada Habib bin Salim. Dia hanya meriwayatkannya daripada Khalid bin Urfutah. Aku bertanya kepada Muhammad tentang hadis ini, kata Imam At-Tirmizi. Aku bertanya kepada Muhammad, yakni Al-Imam Muhammad bin Ismail, kepada tok guru dia Al-Bukhari.
Maka Al-Bukhari menjawab, aku menafikan kebenaran hadis ini. Hadis ini tak sahih, kata Bukhari. An-Nasai berkata hadis ini kontradiktif. Ini maknanya ada pencanggahan, tak boleh nak dihimpunkan. Dan Abu Hatim Ar-Razi berkata Khalid bin Urfutah majhul, tidak diketahui. Ya. Kemudian dalam Al-Musnad dan dalam kitab Sunan disebutkan daripada Qabisah bin Hurais. Qabisah bin Hurais. Dari Salamah bin Al-Muhabbiq, anna Rasulullah SAW, bahawa Rasulullah SAW menetapkan tentang seorang laki-laki yang bersetubuh dengan hamba wanita milik isterinya. Okey. Jika dia memaksa budak hamba tersebut, maka budak itu dan hamba itu jadi merdeka. Dan dia wajib membayar nilai budak itu kepada isterinya. Ini disebut dalam kitab Musnad Ahmad dan kitab-kitab As-Sunan yang lain. Tetapi jika hamba itu melakukannya dengan sukarela, maka dia menjadi milik laki-laki itu, dan laki-laki itu wajib membayar nilai budak tersebut kepada isterinya. Tapi hadis ini dhaif. Tengok Funat 73 bawah tu. Ya. Qabisah bin Hurais ni Al-Bukhari berkata tentangnya. Dalam hadisnya ada perkara yang perlu ditinjau lebih lanjut. Dan saya kata hadis tidak sahih. Jadi kata Al-Baihaqi pula, adanya ijma' dan para fuqaha di berbagai negeri setelah zaman tabi'in untuk tidak berpendapat dengan hadis ni, merupakan dalil bahawa hadis ni tidak sahih. Kemudian kata Ibn Qayyim lagi rahimahullah, para ulama' berbeza pandangan dalam hal berpendapat dengan hadis ini. Imam Ahmad berpendapat sesuai kandungannya dalam pandangan paling menonjol dalam mazhabnya, derajat hadis itu adalah hasan. Ini disebut sini khilaf. Dia kata khilaf. Ulama berbeza pandangan dalam hadis ni. Ya. Jadi dia kata sini fa akhadha bihi Ahmad fi zahiri madhhabihi. Maka Imam Ahmad ambil mengikut zahir mazhab dia ambil hadis ni. Ya. Dia kata apa? فإن الحديث حسن, kan rajah hari ini adalah hadis yang hasan. Dan yang kita lagi, Khalid bin Urfutah telah meriwayatkan daripadanya telah meriwayatkan darinya oleh dua orang siqah. Dua orang yang siqah telah meriwayatkan daripadanya, iaitu Qatadah dan Abu Bishr, yang meriwayatkan daripada Khalid bin Urfutah. Dan tidak ada diketahui kritikan padanya, sedangkan status al-jahalah, yang ini ketidaktahuan tentang seorang perawi, bisa hilang, boleh hilang bila ada dua perawi thiqah yang terpercaya menukil riwayat darinya. Itu. Qiyas serta analogi, qiyas ataupun analogi lah, serta kaedah-kaedah syariat juga mengharuskan untuk berpendapat sesuai hukum ini. Kerana penghalalan budak itu oleh sang isteri adalah syubhah yang mengharuskan gugurnya had. Dia kata. Ya. Tapi tidak gugur hukum ta'zir. Hukum ta'zir tak gugur. Sebab tu orang tu disebat sebanyak 100 kali. Kerana itulah ta'zir. Kalau isteri tidak menghalalkannya, maka perbuatan itulah zina tanpa ada keraguan, maka diterapkan rejam padanya. Lalu bagaimanakah daripada hukum ni yang menyelisihi qiyas? Tak canggah lah macam itu saja. Adapun hadis Salamah bin Al-Muhabbiq, itulah kita berhenti sini. Mana ya? Nanti kita sambung lagi lah pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Kita hanya baca buku ni. Kalau kita nak urai panjang-panjang, buku kita ni lambat lah maknanya kan, nak sampai ke penghujung dia. Jadi insyaAllah kita baca. Kalau tak faham kita urai, kita faham kita teruskan membaca tadi. Kerana buku ni pun dia ada 500 muka surat lebih kurang. Ya, 500
termasuk dengan itulah Mu'atim muka surah. Kemudian ada satu jilid yang terakhir lagi lah selepas jilid ni. Jadi kita tawakuf dulu, berhenti dulu insyaAllah. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum